sini saya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan. Kes penderaan kanak-kanak tidak lagi asing di negara kita dan ia merupakan satu masalah yang semakin membimbangkan. Penderaan kanak-kanak boleh didefinisikan sebagai satu perlakuan atau tindakan yang zalim terhadap kanak-kanak sehingga boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka. Terdapat 3 jenis penderaan kanak-kanak, antaranya ialah penderaan fizikal, penderaan emosi dan penderaan seksual. Penderaan fizikal merujuk kepada perlakuan yang menggunakan kekerasan terhadap kanak-kanak sehingga ia boleh mendatangkan kecederaan fizikal pada mana-mana bahagian tubuh badan kanak-kanak tersebut. Penderaan fizikal dapat dilihat apabila kanak-kanak tersebut telah dikurung, dirantai, ditumbuk, disepak dan sebagainya. Penderaan ini boleh mendatangkan kecederaan fizikal seperti patah tulang, pendarahan, kesan lebam, melecur, parut dan sebagainya. Manakala penderaan emosi pula merujuk kepada tindakan yang melibatkan emosi di mana ia boleh menjejaskan kesihatan mental dan perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Antara contoh penderaan emosi terhadap kanak-kanak ialah memaki hamun, dibuli, sering dimarahi, diejek dan sebagainya. Penderaan emosi telah memberi kesan terhadap psikologi kanak-kanak. Antaranya ialah mengalami kemurungan, sering merasa gerisah, suka memberikan fokus dan gemar menyendiri. Yang seterusnya ialah penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Penderaan seksual merujuk kepada tindakan seseorang individu iaitu memaksa, mengugut dan memperdaya kanak-kanak untuk melakukan hubungan seksual semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengenai kes penderaan kanak-kanak dalam tempoh 5 tahun iaitu bermula pada tahun 2013 hingga tahun 2017 telah menunjukkan berlakunya peningkatan. Selain itu, statistik ini juga telah menunjukkan bahawa kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak perempuan adalah lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Beberapa orang pakar telah memberikan pandangan mereka terhadap kes penderaan kanak-kanak ini. Antaranya ialah Profesor Datin Dr. Mariani Muhammad Noor yang merupakan pakar psikologi Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya. Menurut beliau, punca kes penderaan kanak-kanak ini boleh berlaku adalah disebabkan perasaan amarah dan dendam yang telah disimpan lama oleh pendera. Hal ini dikatakan demikian kerana perasaan dendam dan tekanan yang telah memuncak yang menyebabkan mereka tiada lagi sifat empati yang membawa kepada mereka melakukan perbuatan mendera. Ini dapat dilihat apabila si pelaku mempunyai pengalaman silam di mana mereka telah menjadi mangsa dera yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak mereka. Turut berkongsi pandangan mengenai kes penderaan kanak-kanak iaitu Datuk Dr. Rabayah Muhammad Saleh yang merupakan bekas pengarah dan pakar perunding psikoteri forensik Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak. Beliau berpandangan bahawa terdapat beberapa punca yang menyebabkan ibu bapa sanggup mendera anak-anak mereka sendiri. Antaranya ialah pembunuhan altruistik. Pembunuhan altruistik merujuk kepada ibu bapa yang berpendapat bahawa kematian anak mereka adalah merupakan jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh mereka. Keadaan ini boleh berlaku apabila ibu atau bapa yang mempunyai niat untuk membunuh diri, mereka akan membawa anak mereka bersama mereka. Menurut Dr. Rabayah lagi, masalah kemiskinan yang dihadapi juga merupakan salah satu punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Kesusahan hidup yang terpaksa dilalui, terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ibu bapa mengalami tekanan, terutamanya dari segi ekonomi, ditambah pula dengan masalah keganasan rumah tangga yang sering berlaku, yang telah membawa kepada berlakunya kes penderaan kanak-kanak sama ada secara fizikal ataupun emosi. Seterusnya, punca penderaan. Punca berlakunya penderaan tersebut adalah disebabkan oleh tekanan yang dihadapi. Sebagai contoh, pelaku atau ibu bapa ini kadang-kadang ada perkara yang tanpa disedari berlaku di masa lampau yang mengguris hati atau menyebabkan mereka tidak puas hati sehingga menyimpan dendam dan amarah. Perasaan ini apabila disimpan terlalu lama dan tidak ada kesudahannya, akhirnya membawa kepada kes-kes jenayah, terutamanya berlaku penderaan terhadap kanak-kanak. Di samping itu, emosi juga dikaitkan dengan penderaan kanak-kanak. Emosi yang stabil bagi seseorang manusia juga sangat penting dalam mengawal tingkah laku dalam kehidupan. Oleh itu, masyarakat kini perlu beri perhatian yang lebih dalam mengatasi isu dari segi tekanan emosi yang stabil dan tingkah laku yang baik.
Punca seterusnya adalah masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga atau ibu bapa. Sebagai contoh, semasa negara kita dilanda pandemik COVID-19, banyak sektor pekerjaan ditutup serta ada pekerja yang terpaksa dibuang kerja dan sebagainya. Oleh itu, perkara ini akan memberi kesan kepada ketua keluarga yang menyara kehidupan. Mereka akan mengalami masalah kewangan. Sebagai contoh, berlaku desakan oleh isteri atau anak-anak sekiranya meminta nafkah tetapi tidak diberi oleh suami. Kesannya, suami ini akan melepaskan amarahnya terhadap kanak-kanak tersebut. Oleh itu, masalah kewangan juga akan menjadi punca berlakunya isu penderaan terhadap kanak-kanak. Tingkah laku merupakan tindakan seseorang yang boleh diperhatikan atau boleh dinilai oleh orang lain atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Penderaan kanak-kanak di Malaysia seharusnya dititikberatkan oleh kerajaan kerana kes penderaan kanak-kanak semakin membimbangkan. Antara kesan penderaan kanak-kanak terhadap tingkah laku yang pertama ialah berani mencederakan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan oleh ibu bapa, ia akan berasa kalih atau terbiasa dengan kesakitan yang dihadapi akan dirinya. Dengan ini, mangsa penderaan itu akan bertindak dengan berani mencederakan dirinya sendiri seperti sanggup menoreh tangan, memukul dirinya sendiri serta sanggup bertindak luar kawalan seperti berfikir untuk membunuh diri. Kedua ialah mudah meradang. Meradang ini boleh dikatakan sebagai mudah marah, panas hati serta juga mengamuk. Kanak-kanak yang didera oleh ibu bapa akan mengalami perubahan tingkah laku seperti meradang. Kanak-kanak meradang kerana tidak tahan akan kesakitan yang dialami akan dirinya. Dengan ini, kanak-kanak akan melakukan tingkah laku yang berbeza daripada sebelum ini, seperti mengamuk dengan membaling semua peralatan yang ada di rumahnya. Dengan cara mengamuk ini adalah untuk menunjukkan bahawa kanak-kanak itu merasa tidak puas hati atau menunjuk akan keadaan yang berlaku akan dirinya. Dengan ini jelaslah bahawa kanak-kanak yang didera akan mengalami perubahan tingkah laku yang berbeza daripada sebelum ini. Kesan penderaan terhadap perubahan tingkah laku yang ketiga ialah kurang minat akan pelajaran. Kanak-kanak yang didera akan mempunyai masalah untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya dalam pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak itu sedang menanggung kesakitan yang dihadapi oleh dirinya akibat daripada dipukul, ditendang, disepak. Oleh itu, mangsa penderaan ini mengambil keputusan untuk tidak menghadiri ke sekolah akibat daripada rasa malu dengan rakan-rakan dan juga guru. Sekiranya kanak-kanak itu sering didera oleh ibu bapa, maka lama-kelamaan kanak-kanak itu tidak akan pergi sekolah. Dengan ini, apabila kanak-kanak itu pulang pergi sekolah, secara tidak langsung mereka akan mengalami ketinggalan banyak subjek. Dengan ini jelaslah bahawa kanak-kanak yang didera akan mengalami perubahan tingkah laku seperti kurangnya minat akan pelajaran disebabkan oleh sukar untuk mendapatkan perhatian di dalam kelas. Kesan penderaan kanak-kanak terhadap tingkah laku yang keempat ialah hilang difusi sosial. Difusi sosial ini bermaksud tidak mampu untuk memenuhi tuntutan sosial serta tidak boleh untuk melakukan peranan sosial dengan sempurna seperti daripada bersifat aktif ke pasif. Kanak-kanak yang didera lebih suka mengasingkan diri mereka daripada orang lain berbanding menonjol. Hal ini dari mangsa dera ini berada dalam ketakutan. Sebagai contohnya, sekiranya kanak-kanak berada di tempat orang ramai, secara tidak langsung orang awam akan bertanya kenapa akan kesan lebam-lebam yang ada di anggota badannya. Selain itu, kebanyakannya kanak-kanak yang didera ini menjadi seorang yang pendiam. Saya akan membentangkan bahagian kesan penderaan kepada emosi kanak-kanak. Emosi ialah suatu perkara yang berlaku dengan secara tiba-tiba disebabkan oleh pengalaman seseorang sama ada ia berlaku dalam keadaan gembira, sedih, takut dan seumpamanya. Selain itu, emosi juga terbagi kepada dua, iaitu sama ada emosi positif dan emosi negatif. Kesan emosi yang pertama ialah mengganggu proses perkembangan emosi seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ini tidak dapat menggunakan emosi mereka dengan baik dan positif. Sebagai contoh, mereka ini hilang keyakinan dan tidak mahu ke sekolah, malah tidak fokus di dalam kelas. Selain itu, oleh kerana emosi mereka tidak stabil, menjadikan pembelajaran mereka terganggu dan hal ini membuat mereka tidak berupaya untuk menjadi seorang yang pandai dan bijaksana dalam pembelajaran mereka. Kesan yang kedua ialah kemurungan. Kanak-kanak yang didera ini akan mengalami kemurungan, iaitu mereka ini akan hilang disfungsi sosial mereka di mana mereka sering mengasingkan diri mereka dan sering bersendirian di dalam bilik. Hal ini juga berlaku disebabkan mereka terlalu sedih sehingga menjadikan emosi mereka mulai terganggu dan hubungan sosial mereka tidak seperti dahulu lagi. Kesan yang ketiga pula ialah trauma yang berpanjangan. Hal ini kerana kanak-kanak mempunyai perasaan takut yang melampau terhadap ibu dan bapa mereka yang telah mendera mereka dengan teruk. Dengan itu, mereka akan bertingkah laku cemas dan badan mereka akan menggeletar disebabkan
ketakutan. Hal ini akan menyebabkan mereka mengalami gangguan tidur, pola makan tidak teratur dan hilang selera makan serta hubungan sosial mereka juga terjejas. Kesan yang terakhir pula ialah mudah marah dan agresif. Kanak-kanak yang sering didirai ini mempunyai sifat marah yang lain macam di mana mereka ini tidak boleh ditegur dan bergurau. Selain itu juga mereka ini sering mengamuk tidak tentu pasal, lebih-lebih lagi sekiranya bertanya akan keadaan ibu dan ayahnya. Dengan itu mereka akan bertindak agresif kerana hal tersebut membuat mereka teringat akan perkara yang berlaku ke atas diri mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Malaysia diwujudkan untuk berkhidmat kepada individu yang tidak berkemampuan atau pihak yang telah ditindas dari segi mental, jasmani dan fizikal dalam masa yang sama menjaga kebajikan mereka. Peranan pembela antaranya bersemuka dengan klien atau mangsa serta menilai keadaannya bagi membina hubungan atau kepercayaan antara klien. Setelah semua data dan sumber dikumpulkan, tugas pekerja sosial sebagai pembela adalah cuba memberi keselesaan kepada mangsa sama ada dari segi mental atau fizikal. Dari segi mental, pekerja sosial boleh memberi kata-kata semangat, menjadi advokator kepada mangsa serta memberi sokongan penuh kepada mangsa untuk membantu menyelesaikan masalah penderaan tersebut. Manakala dari segi fizikal pula, sekiranya mangsa memerlukan rawatan, pekerja sosial seharusnya membawa mangsa untuk mendapatkan rawatan di hospital dan menyediakan tempat perlindungan. Pemboleh pula akan menyediakan persekitaran yang membolehkan klien melakukan perubahan atau menyelesaikan krisis yang dihadapi. Mereka akan menyediakan kanak-kanak tersebut dari segi fizikal, jasmani dan rohani untuk ke alam yang lebih matang supaya klien lebih selesa dengan perubahan persekitaran. Pekerja sosial juga akan merancang advokasi, koordinasi dan memantau perkhidmatan dan organisasi sosial. Mereka akan mengenapasi tempat tinggal sementara mangsa, perhubungan sosial antara orang sekeliling, mencari kumpulan sokong bantu mangsa dera, menjaga kesihatan mental dan fizikal serta menjadualkan sesi terapi antar klien. Bagi seorang perantara atau orang tengah dalam kes penderaan kanak-kanak, pekerja sosial tersebut perlulah berkemahiran dalam menilai kekuatan serta kelemahan kanak-kanak tersebut. Pekerja sosial juga akan menjadi perantara kepada kanak-kanak tersebut secara automatik untuk menyuarakan hal-hal berkaitan kes kanak-kanak tersebut serta berbincang dengan pihak keluarga kanak-kanak yang didera bagi mencari solusi yang kreatif yang dapat menjamin keselamatan dan kebajikan klien. Pendidik klien akan memberi pendarahan kepada klien berkenaan jenis penderaan yang berlaku, sentuhan selamat, hak kanak-kanak di Malaysia, pertolongan yang ditawarkan kepada mangsa dan kaedah mempertahankan diri yang berkesan. Pekerja sosial juga akan membawa klien mengikuti program-program kebajikan yang dapat menaikkan motivasi untuk mengurangkan konflik dalaman klien serta membekalkan bahan-bahan berkaitan sebagai tujuan pendidikan. Pendidik akan melatih pekerja sosial melalui khidmat latihan untuk melahirkan pekerja yang peka dengan kebajikan kanak-kanak dan golongan lemah. Mereka akan menjalankan eksperimen sosial kepada masyarakat untuk mengetahui faktor penderaan, kesan penderaan kepada kanak-kanak dan menyediakan aktiviti atau program yang sesuai dengan kes klien. Fasilitator pula akan memberi sokongan kepada klien serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan kondusif terhadap klien. Mereka akan bekerja dalam kumpulan serta diketuai seorang individu untuk membincangkan permasalahan yang dihadapi. Mereka akan menjalankan aktiviti yang mampu meningkatkan semangat serta motivasi klien, menjalankan sesi bimbingan dan kelompok sokongan yang kecil untuk membantu kanak-kanak yang trauma. Akhir sekali, seorang kaunselor akan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah ketika intervensi bersama kanak-kanak untuk mencapai kata sepakat atau tindakan seterusnya. Kaunselor seorang kanak-kanak perlu sentiasa bersabar dan bersikap empati kerana sifat kanak-kanak yang lebih suka berrahsia menyukarkan segelintir proses intervensi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, seperti kita tahu bahawa perbuatan penderaan kanak-kanak ini merupakan perbuatan yang keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana perbuatan ini mampu memberi impak yang dalam terhadap mangsa seperti impak dari segi kesan tingkah laku dan tahap perkembangan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab perlu sedar dan bekerjasama dalam membantu peranan agensi bagi mengawal kes penderaan kanak-kanak daripada berleluasa.